Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan kertas soalan UPKK tahun 2019 bagi subjek Lughatul Quran, Bahasa Arab. Jadi untuk kertas ini, pada video-video yang lepas kita telah bincangkan soalan 1 hingga 6. Maka untuk video kali ini kita akan bincangkan bagi soalan 7 sehingga 10 insya-Allah. Bagi soalan 7, calon-calon diuji dengan soalan yang berkaitan dengan bulan, pengetahuan tentang bulan, tetapi calon-calon diuji dengan perkataan bulan tersebut ditanya kepada calon Julai dalam ejaan Jawi dalam bahasa Melayu, bil lughatil arabiyah, Julai, bulan Julai dalam bahasa Arab apa dia. Jadi seperti yang kita jelas dalam video yang lepas, Julai, untuk mengelakkan kita keliru, kita salin siap-siap Julai. Okey. Jadi Julai, kita tengok pada ejaannya, Julai dia ada lam. Kalau Jun dia ada nun. Kalau Jun kita panggil Yun Yu, ada nun di sini. Kalau Julai dia akan jadi Yul Yu. Membezakan antara Jun dan Julai adalah lam dan juga nun. Jun dengan nun, lam, Julai dengan lam. Jadi Julai jawapannya adalah Yul Yu. Bagi calon yang telah menghafal nama-nama bulan mengikut turutan dalam bahasa Arab, memang dia tidak akan menghadapi masalah. Tapi kalau kita tak pasti, apa yang kita perlu buat ialah kita semak terus kepada pilihan jawapan. Mana yang kita pasti memang bukan Julai, kita boleh buang. March. Ini bulan March. Mayu, Mei. Bunyi dekat-dekat je, jadi Mei boleh buang. Maka pilihannya tinggal Yul Yu dan Yun Yu. Sekiranya tak pasti, boleh tinggalkan dulu soalan ini untuk kita jawab semula di akhir. Nanti kita pusing balik lepas dah selesai. Kita pergi balik pada semua yang bertanda sebegini pada nombor soalan. Kita jawab betul-betul. Jadi jangan buang masa. Kalau tak pasti, buang pilihan jawapan yang confirm salah. Tinggalkan pilihan jawapan yang perlu dipilih sahaja untuk dipilih kemudian. Soalan ke-8, seperti yang kita sebut, kadang-kadang soalan berkaitan hari dan bulan ni dia soalan mudah. Kalau kita boleh hafal, sama ada hafal dengan lagu. Contoh bulan-bulan Islam dia ada lagu dia. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sehingga habis. Saya tahu ada yang dengar ni pun dia dah menyanyi sekali lagu tu sebab dah biasa dengar dan dah lancar. Jadi kepada calon yang hafal lagu senang, tapi kena faham kehendak soalan. Soalan bila tanya ba'da, biasanya ada qabla dan ada ba'da. Pada video lepas kita dah sebut, ingat tangan kanan, tangan kiri, qabla, ba'da. Qabla sebelum, ba'da selepas. Qabla sebelum, ba'da selepas. Jadi qabla sebelum, ba'da adalah selepas. Jadi tulis siap-siap supaya kita tak lupa. Selepas, ba'da selepas. Selepas bulan Syawal, bulan apa? Kalau keluar soalan macam ni kita keliru, katalah terlupa ba'da ni sebelum ke selepas, kita tengok bulan Syawal, kita cuba ingat sebelum Syawal apa dia, selepas Syawal apa dia. Okey, sebelum Syawal adalah bulan sebelum bulan raya, bulan Ramadan. Okey, selepas Syawal, selepas bulan raya, bulan Zulqa'dah. Okey. Jadi kita dah tahu Zulqa'dah dengan Ramadan je antara jawapan yang kita perlu pilih sebab kita tak pasti ba'da ni sebelum ke selepas. Jadi Muharram confirm salah. Safar confirm salah. Jadi antara Ramadan dan Zulqa'dah. Macam mana nak buat? Tak pasti. Tinggalkan dulu. Nanti kita buat keputusan. Tapi tinggal-tinggal ni jangan lupa pula. Yang penting kita akan pergi balik pada soalan ni nanti. Okey, yang seterusnya soalan ke-9. Tilmiz Ustaz. Ini adalah dialog perbualan antara pelajar dan juga ustaznya. Jadi ini merujuk kepada perbualan harian yang biasanya kita dah belajar sejak tahun 3 dalam silibus. Ada perbualan harian yang kita perlu tahu. Apa yang kita akan sebut. Jadi tilmiz ni dia kata tempat kosong li bil khuruj ilal mat'am. Ustaz kata tafaddal, silakan. Maksudnya dia mestilah minta sesuatu. Dia minta izin sesuatu. Jadi kita cuba tengok apa pilihan sesuai, kita try satu-satu. Syukran li bil huruj ilal mat'am. Ustaz kata tafaddal. Kalau syukran mestilah jawabnya afwan. Kenapa jawab tafaddal? Jadi mungkin ni bukan.
Ismah li bil huruj ilal mat'am. Ustaz kata tafaddal. Macam biasa dengar je. Okey, mungkin ni. Afwan li bil huruj ilal mat'am. Kenapa afwan pula? Tiba-tiba Ustaz jawab tafaddal kan? Ni tak kena ni. Ta'alli bil huruj ilal mat'am. Tafaddal pula. Jadi mana agaknya pilihan jawapannya? Kalau kita dah biasa gunakan ismah li bil huruj ilal mirhad, kita selalu minta izin keluar tandas, minta izin keluar kelas, kita dah biasa dengan perkataan ni. Jadi inilah jawapannya. Jadi kita bulatkan. Ismah li bil huruj ilal mat'am. Okey, seterusnya soalan yang ke-10. Hazihi minal hayawanatil alifah illa. Jadi calon hati-hati dengan perkataan illa. Perkataan illa ini sama macam dalam bahasa Melayu kita tulis dalam soalan kecuali. Maksudnya dia nak beritahu pada kamu dalam jawapan di bawah kita nak pilih satu jawapan kan, ada satu sahaja jawapan. Jadi illa ni nak merujuk pada satu jawapan. Dia nak kata berikut ni dalam pilihan jawapan ni semua haiwan jinak kecuali satu. Maknanya ada satu yang bukan haiwan jinak. Yang lain jinak, ada satu yang haiwan liar. Jadi kita kena kenal pasti. Yang pertama tahu al-hayawanatul alifah tu apa dia maksud alifah. Jadi kita sebut alifah tu macam mana kita sebut alifah? Alifah. Alifah. Kan lembut kan? Jadi ini haiwan jinak. Haiwan yang jinak. Okey. Kalau haiwan liar kita sebut macam mana bahasa Arab? Kita sebut wahsyiyah. Ganas sikit bunyi dia. Ataupun muftarisah. Jadi dia bunyi dia lebih ganas daripada alifah. Jadi alifah haiwan jinak. Kita tengok dalam jawapan pun kalau kita tak tahu alifah ni apa, kita akan perasan bila kita tahu nama-nama haiwan, kita akan perasan ada satu haiwan pelik dalam ni. Samakun ikan, kitun miau-miau kucing, arnabun arnab, asadun singa. Daripada banyak-banyak haiwan ni mana yang pelik? Jinak, jinak, jinak. Boleh bela, boleh bela, boleh bela. Yang ni tak ada siapa berani bela kan? Kena ngap pula nanti. Jadi inilah yang pelik dan inilah jawapannya. Okey, jadi ini adalah soalan-soalan pilihan jawapan alif ba jim dal dengan satu soalan 2 markah. Dan calon kalau tersalah terus hilang markahnya, terus tak dapat markah. Okey. Soalan yang seterusnya ini adalah bentuk soalan zaman sekarang untuk standard UPKK sekarang. 5 soalan, pilihan jawapan ada 6. Kalau dulu pilihan jawapan 5 tapi sekarang dia bagi pilihan jawapannya 6. Jadi calon kena pastikan betul-betul tahu jawapan, pasti dengan jawapan. Okey, jadi jangan tersalah pilih jawapan. Okey, bagi soalan sebegini, sedaya mungkin calon kalau boleh tahu maksud lebih baik. Ya'mal datang daripada kata amala kerja. Asyara 10. Al-usbu' seminggu. Muallim cikgu. Al-khudar khadrawat benda yang sama sayur-sayuran. Mi'atun 100. Mana yang tahu jawapan tulis. Yang tahu maksud tulis kat sini. Kerja. Cikgu. 10. Sayur. Seminggu. 100. Tulis supaya kita tak lupa dan supaya kita tak keliru masa nak menjawab. Kemudian kita tengok pilihan kepada soalan. Soalan yang macam ni, cara yang terbaik ialah kita pilih dan bacakan. Pilih setiap satu masukkan dan kita cuba tengok mana yang logik. Ya'malu tabibun fil mustashfa. Asyara tabibun fil mustashfa. Al-usbu' tabibun fil mustashfa. Kita boleh cuba kaedah ini kalau kita nak. Ataupun kita cari terus perkataan atau ayat yang kita yakin kita tahu, kita biasa jumpa. Sebagai contoh, al-madrasah. Al-madrasah sekolah. Jadi, manakah antara pilihan jawapan ini yang berkaitan dengan sekolah? Kalau saya tahu dalam ni satu je, cikgu. Jadi saya akan ambil muallim, saya akan letak di sini kalau saya dah pasti. Kalau saya belum pasti apa saya buat, saya akan pergi dekat muallim, saya akan letak nombor 12. Saya letak siap-siap nombor 12. Saya booking dulu. Ni supaya kalau saya tak pasti, kalau saya tak yakin, saya letak dulu. Okey, kemudian solat ni kita tahu solat ni ada kaitan dengan masjid. Jadi sembahyang, solat ni solat di masjid. Disebut sini wa arba'una taliban fi. Solat sekian dan wa arba'un. Wa arba'un ni dan 40 pelajar. Jadi biasanya kita akan jumpa perkataan macam ni wa arba'un di dalam angka. Mesti ada depan dia angka
dan angka puluh. Apa angka atas lagi daripada puluh? Ratus. Okey, jadi kita carilah mi'atun. Dalam ni yang angkanya asyara dengan mi'atun. Takkan solat asyara wa arba'un, sembahyang 10 dan 40. Macam pelik dia mesti angka besar. Jadi yang ini yang paling tepat. Kita letak dulu, booking dulu soalan nombor 13. Okey, soalan 14, 117 bil a'dad mi'atun wa sab'ah mi'atun wa sab'ah apa? Mi'ah wa sab'ah. Kita kena ingat nombor dia, nombor satu lagi yang tinggal untuk kita nombor yang 10 ni. Jadi 117, 107 dan 10. Ni 10. Jadi kita tanda siap-siap sini 14, takut lupa. Kemudian fi sab'atu ayyam. Fi apa sab'atu ayyam? Dalam apa? 7 hari. Dalam apa yang ada 7 hari? Dalam ya'malu, dalam al-usbu', dalam muallim, dalam hudar. Kita tengok pilihan jawapan mana satu dan kita boleh tahu. Fil usbu'. Yang ni kita pasti jawapannya fil usbu'. Jadi yang lain-lain ni kita boleh cuba. Kalau kita dah yakin 13 dan 14 ini, kita dah dapat 13 ialah mi'atun, 14 asyara. Okey, apa yang tinggal? Yang tinggal kepada kita sekarang ni adalah al-hudar dengan ya'malu. Sayur dan ya'malu. Sayur doktor di hospital. Takkanlah kan? Jadi jawapan yang paling sesuai ya'malu. Okey, jadi kita berhenti setakat ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada video ini.